Action. Okey, jap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Seju dalam SJC, Seju Rasmi Channel. Saya doakan hampa semua dalam keadaan sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, sentiasa dimudahkan segala urusan dan dipermudahkan segala kesulitan anda, insyaAllah. Baik, hari itu saya dah bagi satu tutorial bagaimana kita nak menghasilkan animasi, video animasi untuk anak-anak kita. Yang contoh yang saya bagi itu ialah bagaimana kita nak membina bagaimana kita nak membina alfabet video ABC, dan dalam tu saya telah menggunakan voice over anak-anak saya dan saya telah upload ke Abizara Siblings YouTube. Okey, jadi kalau siapa nak subscribe pun boleh lah untuk anak-anak anda ya. Baik, hari ini saya nak bagi satu lagi tutorial berkaitan dengan penghasilan video pendidikan, iaitu untuk para pendidik kita dalam kategori cikgu sains. Saya akan bagi satu tutorial bagaimana kita nak menggunakan beberapa efek dalam After Effects, sebagai contoh wave uap, kita menggunakan CC bubble, kita menggunakan masking, okay, dalam tu. Jadi dalam penghasilan tu kita gabungkan ke semua efek tadi untuk menghasilkan satu video animasi amali. Saya namakan sebagai video proses pendidikan. Jadi teruskan bersama SJC hingga ke hujung untuk lihat bagaimanakah saya mengolah efek-efek itu untuk menghasilkan satu video animasi proses amali, iaitu proses pendidikan. Baik, dalam menghasilkan video ni saya juga mendapatkan image vektor dari freepik.com dan juga di freevector.com. Jadi kita boleh dapatkan dalam tu, kerana vektor-vektor yang kita ambil dari situ kita boleh manipulate balik. Sebagai contoh, ada satu bika tu, jadi asalnya adalah bika yang berisi air. Jadi saya animasikan untuk menghasilkan bika kosong. Jadi ada lagi elemen yang saya ambil, sebagai contoh bunsen ataupun benda tu saya buang apinya dan saya pisahkan untuk menghasilkan elemen animasi pada bunsen tu. Jadi free vector ni kita boleh dapatkan secara percuma. Kita boleh dapatkan secara percuma dan ada juga yang kita perlu beli. Alright. Jadi dalam menghasilkan animasi ini kita perlu logik sebenarnya, di mana ada beberapa elemen yang kita rasa kita perlu masukkan. Sebagai contoh, kita perlu masukkan dalam tu buih. Apabila kita lakukan proses pemanasan dalam amali pendidikan ni. Jadi dalam bikal itu mesti ada buih dan juga elemen apinya tu mesti ada pergerakan. Jadi di situ kita kena ada logik, berfikir macam mana kita nak menghasilkan satu animasi supaya ia tak nampak kaku lah, walaupun kita buat secara animasi secara cara-cara kita lah kan. Jadi tak nampak dia kaku. Itu yang saya boleh bagi tahu, kita menggunakan logik akal dan juga pemerhatian kita dalam menghasilkan video ini. Baiklah, dalam menghasilkan animasi pendidikan ini, apa yang kita perlukan ialah vektornya yang terdiri daripada bikar, benar, dawai ataupun kasar dawai ataupun wire gauge dan juga tungku kaki tiga. Semua elemen ini ataupun vektor ini boleh kita dapatkan di laman web, iaitu di Freepik dan juga di Free Vector. Jadi ia akan dimuat turun dalam bentuk format AI ataupun EPS, yang mana kita boleh manipulasi kembali untuk menghasilkan imej-imej yang lain. Sebagai contoh, vektor ini kita akan masukkan air dalam After Effects nanti, dan vektor benar ini akan kita masukkan elemen api yang sedang bergerak. Jadi api dia bergolek-golek macam tu kan. Itu kita bagi realistik sikit supaya ia nampak proses yang sedang berlaku dalam pendidikan ataupun dalam animasi ataupun dalam simulasi pendidikan. Baiklah, teruskan ke After Effects 2020. Saya menggunakan After Effects 2020, jadi terserah pada anda, tak ada masalah. Dan sekarang ni kita set a new composition. Dan di composition name ni kita masukkan nama prosesnya. Sebagai contoh di sini didih, dan kita set presetnya adalah HDTV 1080 dan 25 frame rate per second.
Dan di duration ini saya ambil di sini contohnya adalah 10 saat. Kita boleh set ikut kesesuaian anda. Dan anda boleh pilih juga color, pilih color yang bersesuaian kerana nanti prosesnya tak nampak kalau color tu mungkin sama dengan apa yang akan berlaku nanti. Jadi kita tekan OK. Kemudian kita tekan OK sekali lagi untuk kita set composition dia. Dan sekarang ni kita klik kanan, kita ambil import dan kita ambil file. Kemudian kita import ke semua file yang akan terlibat dalam proses animasi ini. Kita import. Dan sekarang ni kita tengok vektornya telah berada di sini dan kita letaklah image yang paling bawah sekali. Sebagai contoh kita letak dekat sini iaitu benar. Kita tarik benar ke bawah dan kita set sama dengan kita punya panah ni ataupun line biru ni. Okey, dan kita set benar di bawah. Kemudian kita letak apa pula? Kita letak tungkunya dan kita letak di sini. Baik, tungkunya pun dah terpapar di skrin dan sekiranya kita boleh kecilkan, kita kecilkan dan jika tak perlu tak apa, biarkan begitu. Kemudian kita ambil dawainya dan kita letak di bawah dan dawainya ada terpapar di situ. Kita susun sikit. Alright. Kemudian kita ambil apa pula? Kita ambil blank beakernya dan kita letak di bawah. So sekarang ni beaker dah berada di atas macam tu dan kita letak beaker di atas sekali kerana beaker dah tentu berada di atas begitu. Okey. Kita set itu dulu, nanti kita akan hide untuk hasilkan animasi, hide objek-objek ataupun vektor yang tak perlu untuk kita hasilkan animasi api dan juga kita hasilkan animasi air dalam beaker ini. Baik, saya harap sampai sini semua okey ya, dan kita akan teruskan untuk animasi beaker dan juga benar. Apa yang perlu kita buat ialah kita tutup dulu dawainya ataupun benarnya, kita tutup dulu tungkunya, kita tutup dulu dawainya dan kita tutup dulu benarnya. Jadi kita akan lakukan proses pada beaker ini sahaja. Untuk tutupnya anda perlu tekan mata di sebelah kiri ni. Okey. Okey, langkah seterusnya bila kita dah besarkan 100% dan kita nak buat sedikit drawing di sini, di lukisan di beaker ni untuk kita masking dan kita senang nak masukkan elemen air nanti. Ambil pen tool dan pastikan di sini anda pilih warna sekiranya anda nak. Kalau anda tak nak pun tak ada masalah. So saya tanda warna hitam dan stroke ni saya biarkan blank. Kemudian saya pilih di bahagian dalam ni sedikit, klik di situ dan saya bawa ke sini untuk saya curvekan nanti. Okey, dan di sini kita curvekan sedikit. Kemudian kita ambil di sini untuk kita curve di bahagian bawah. Alright. Kemudian kita ambil di sini untuk kita curve sikit di bahagian bawah tu dan kita ambil agak-agak di sini sama dengan sebelah. Okey, macam tu. Baik, kemudian kita besarkan sedikit lagi sebab kita nak repair di bahagian bawahnya tu. Anda tekan space untuk kita tolak image ke atas dan kita tekan scroll mouse ataupun kita pilih di sini 200%. Dan anda menggunakan pen tool ini, kita repair sikit di bahagian ini supaya curve-nya tu nampak lebih sempurna. Okey. Baik, contohnya macam tu, kita seimbangkan kiri dan kanan. Okey, dan di sini ada sedikit lagi kita repair, kita bawa ke bawah dan ke sini pun kita bawa ke bawah sikit. Okey, begitu. Baik, setelah selesai itu pilih selection tool dan kemudian letak di shape layer 1 dan tekan enter untuk kita renamekan di sini mask. Alright. Seterusnya anda ambil rectangle tool di sini dan kita kecilkan sedikit. Kita buat satu rectangle. Sebelum tu kita pilih dulu warnanya, warna yang sesuai dengan air lah, katakan di sini warna airnya begini. Baik. Kemudian kita buat satu rectangle, kita drag ke sini macam tu. Kemudian kita renamekan seperti tadi, kita tekan enter dan kita tekan wave. Wave ni nanti kita hasilkan gelombang ataupun pergerakan air tu. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok di sini ada wave. Baik, kita akan tarik wave ni ke bawah begini. Dan sekiranya anda tidak ada paparan yang sebegini, anda pastikan ada tengok di bahagian bawah ni toggle switch dan juga mode, anda pilih. Okey, tu yang satu lagi dan ni yang satu lagi. So anda pilih yang ni dan pastikan ada naik di sini nan.
Kemudian anda klik dan juga anda ambil Alpha Matte Mask. Dan anda tengok sekarang ni elemen air tu dah ada di dalam pickup. Baik, sekarang ni anda pilih wave ni dan kita tengok ya. Kita gerakkan ke bawah, kita klik dan kita gerakkan ke bawah. Ini contohnya macam dia mengisi air. Ini animasi yang kita mungkin boleh buat, tapi kita tak nak buat yang ni, kita buat yang dah sedia. So apa dia yang perlu kita buat ialah kita masukkan efek. Dan di sini ada efek wave, kita boleh search. Kalau tak ada, pilih window dan ambil efek and preset. Kemudian kita pilih wave dan dia akan naik wave buat ni. Kemudian anda drag ke sini. Baik, sekarang ni kita cuba masukkan nilai pada height dia. Kita masukkan 45 for example. Okay, kita klik dan tengok dia agak tajam-tajam macam tu kan. So tak apa, kita masih lagi pilih wave ni dan kita buat adjustment sedikit. Okay, nampak jadi dia dah ada macam gelombang-gelombang tu. Pastikan begitu. Okay, kemudian kita masukkan di wave width ni, kita masukkan mungkin 250. Kemudian kita letak di direction ni, kita minus 290. Kita bermain saja ni, agak-agak saya je lah. Okay, contohnya lah. Jadi kalau kita nak kurang pun tak ada masalah. Kita kurangkan sedikit ataupun kita tambah sedikit supaya dia taklah berlaku banyak sangat perubahan. Contohnya begitulah. Okey. Okey, jadi apa yang perlu kita buat lah sekarang ni, kita cuba tengok. Dia ada sedikit gelombang situ. Kita play, kita tekan space, kita tengok. Okey, maknanya dia naik turun banyak sangat kan. Okey, baik, kita besarkan sedikit untuk kita mudah paparannya, mungkin 100. Okey, anda tengok di situ pergerakan airnya terlampau tinggi sangat kan. Dia macam air bah kan. So jadi kita bermain di sini, mungkin kita kecilkan lagi nilainya, kita letak 19. Dan tengok pergerakannya. Taklah terlampau obvious macam tadi kan. Baik. Baik, color sini ada satu je lah. Jadi kita pelbagaikan sedikit color. Apa yang perlu kita buat ialah kita pilih yang ni, dua ini, dan kita Ctrl D untuk kita hasilkan duplicate-nya. Kemudian pada wave ini anda tukarlah sedikit colornya, fill di atas ni, dan kita mungkin terangkan sedikit color biru tu. Dan kemudian satu lagi kita bermain dengan mesh ini dengan wave-nya. Kemudian kita pilih dekat sini, kita kurangkan sikit direction ataupun kita arah ke lain sikit, 163 katakan, dan kita pilih dan kita letak di bawah wave dan mesh yang pertama tadi. Baik, sekarang kita cuba preview. Klik dulu. Okey, kita cuba preview. Okey, dia ada naik turun tu. Kemudian kita adjust sedikit lagi ni. Kita ambil pergi ke wave dan kita kurangkan wave ni. Okey, kita rendahkan sedikit. Okey, 230. Dan dia punya ni pun mungkin kita letak sedikit, mungkin 17 lah. Okey, kita cuba preview. Klik dulu di luar ni. Okey, kita preview, adalah sedikit lapisan air tu kan. Okey, begitulah. Baik, sekarang kita nak hasilkan bubble-nya. Kita kecilkan sedikit. Kemudian kita ambil satu lagi layer. Okey, kita ambil layer, kemudian kita ambil new dan kita ambil solid. Kita letak warna putih dan di sini kita kecilkanlah sedikit. Mungkin height-nya kita letak 800. Dan width ni mungkin kita letak dalam 600. Baik, kita tekan OK. So nanti paparannya sebegini. Kemudian kita pergi ke efek di atas ni dan kita pergi ke, dan kita boleh search di sini sebenarnya. Kita search CC bubble. Kemudian kita drag CC bubble ke solid yang kita telah buat tadi. Jadi sekarang ni kita besarkan sedikit dan kita compresskan bubble tu ikut saiz yang kita kendaki. Okay, misalnya macam tu. Kita kecilkan lagi, tak ada masalah.
kan bubble tu dalam tu je kan. Alright. So kita letak baik-baik. Kemudian kita bermain di sinilah bubble, mungkin kita letak 500 dan di sini kita boleh letak speednya mungkin 7. Okey, dan bubble size ni kita kecilkan lah, mungkin kita letak 2. Baik, itu. Jadi kita susun balik di sini. Okey, macam tu. Baik, sekarang ni kita bawa balik view ke 200%. Okey, dan kita tengok di bawah ni timeline dia. Okey, nampak tak? Dah ada buih-buih dia tu. Jadi apa kita buat lagi? Kita setting sikit buih-buihnya ni supaya dia nampak realistik. Kita masukkan ke, rapatkan sedikit. Dan okey lah tu. Okey, kita preview balik. Nampak? Dah tune dah. Atas ni lah sikit lagi. Itulah. Okey, jadi kita nak buat animation sedikit. Saya akan kurangkan sedikit lah size bubble-nya jadi 1. Kemudian kita bawakan ke saat kedua mungkin, ataupun ketiga kedua lah. Okey, di sini kita start opacity-nya kita letak kosong kerana awal-awal tu dia tak boleh lagi lah kan. Kemudian kita bawa ke frame ketiga, kita letak mungkin 70%, dan frame yang kelima kita letak 100%. 100%. Frame yang keenam 100. Okey. Frame yang ke seterusnya 100 juga. Kita klik di sini. Tadi kita tak klik kan. Di sini kita klik dot ni. Okey, nampak dia ada animasi tu, ada keyframe tu. Baik, yang sekarang ni kita masukkan juga keyframe-nya 100. Kita klik ujung dan kita bawa lagi ke depan dan kita klik. Okey. Jadi kalau kita nak besarkan lagi, kita buka opacity-nya lah. Baik. Jadi sekarang ni saya highlight ke semua ni, ke semua keyframe. Kemudian saya klik kanan, saya ambil key assistant dan saya ambil easy ease. So sekarang ni kita cuba preview. Okey, awal-awal dia tak berbuih lagi. So dalam 2-3 second dia dah start berbuih. Itu animasi nama orang kartun kan. Okey, dah nampak dah buih-buihnya tu. Baik. Okey, dah selesai yang tu, saya nak rename buih. Kita rename sebagai buih. Kemudian kita nak pre-compose. Kita pilih buih ni dan sampai ke bawah, dan kita pilih Bikar ni sehingga habis, dan kita tekan pre-compose. Kita tulis itu Bikar berbuih. Tekan enter. Jadi Bikar berbuih dah jadi satu composition di sini. Baik, sekarang ni untuk animasi Bikar dah selesai. Kita akan buat animasi untuk api ni pula. Okey, baik. Untuk apinya kita onkan mata untuk burner dan kita tutup untuk Bikar. Kemudian kita bawa burner ke atas sikit. Dan di sini kita perlu masukkan unsur apinya. Okey, saya perlu import. Di sini dah ada api sebenarnya. Okey, kita tarik masuk. Dan kalau kita tengok di sini ada satu lagi, sebenarnya dia ada di hujung bangsa ni, dia ada api jugalah kan. Kita kena logik lah di sikit di situ. Jadi apa yang perlu kita tambah ialah kita tambah api burnernya. Dan api burner tu kita tarik, letak di bawah api, dan ini adalah api burnernya, dan kita tekan S untuk kita scalekan sedikit supaya dia sesuai dengan burner tu. Okey. Kita besarkan sedikit lagi. Dan kita setting. Okey, begitu. Baik, sekarang ni kita nak bermain dengan api ni pula. So kita pilih api dan kita kecilkan sedikit saiz apinya tu. Okey, agak-agak macam tu, dan kita drag ke atas bangsen. Baik, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita gedik-gedikkan api dia tu. Nak gedik-gedik tu kita pilih wiggle. Kita ambil wiggle gelatin dan kita masukkan ke api. Jadi kita tekan OK. Kemudian kita cuba preview tengok.
kita bagi logik sikit lah. Nampak apa tak betul? Sebab apa tak betul? Sebab di sini dia ada anchor point. Anchor point ni adalah pasaknya, dan kita perlu tekan di sini pan behind, dan kita tekan, kita bawa pasaknya tu ke bawah macam ni. Okey, kita bagi logik lah kan. Baik, sekarang ni kita cuba preview. Nampak tak dia punya tu, api dia tu, tapi api bouncer ni dia taklah macam api lilin kan. So kita bermain dengan wiggle di sini. Kita mungkin letak 5 lah. Kita tengok. Dan kita preview sekali lagi. Okey lah, lebih kurang macam tu lah. Nampak juga perubahan dia kan. At least api tu bergerak. Jadi kalau anda nak kurangkan lagi, tak ada masalah. Anda mungkin letak 3 di situ. Okey, yang penting anchor point dia betul Di api tu dia takkan mula di atas, dia mula di bawah. So dia gedik-gedik lagi bawah. Baik. Okey, sekarang ni kita nak tengok animation, keseluruhan animation. Jadi kita kena buka dulu ni mata-mata ni. Buka mata ni semua. Mana mata dia? Okey. Jadi ada yang tak kena di sini, maknanya dawai ni perlu berada di atas tungku. Kita bawa dawai ke atas tungku. Begitu, dan api ni kita kena bawa ke bawah dawai. Macam tu. Okey, begitu ya. Jadi kita nampak dah. Baik, sekarang ni kita cuba preview dulu. Tengok di sini nanti api tu dah bergerak, dan sekarang ni dah ada buih. Kan cun. Baik, jadi kita tengok bagaimana sedikit lah animasi tu, tak banyak, dalam 10 saat je animasi tu. Jadi tengok di sana. Baik, itu saja dari saya animasi proses pendidikan yang mana kita boleh latih diri kita untuk menggunakan atau memahirkan penggunaan After Effects dengan efek-efek yang ada di dalam tu. Sebenarnya senang, kita tak perlu nak create pun, dan kita hanya menggunakan efek yang ada. Jadi dengan menggunakan efek-efek yang tu, selama-lama ke depan kita juga mahir untuk mencipta video-video yang lain, yang mana video-video itu boleh kita gunakan dalam proses pendidikan kita. Jadi kita kena ada kreatif, dan kita terus membina kemahiran diri kita untuk terus bersama bermain dengan After Effects. Boleh dah cukup. Okey, sehingga bertemu lagi. Semoga apa yang saya kongsikan menjadi manfaat untuk anda semua. Lebih kurang saya minta maaf kerana kita pun manusia biasa. Saya pun bukan hebat dari mana. Saya pun hanya nak berkongsi dengan anda. Pada yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen dan share apa yang kita boleh kongsikan di bawah untuk kita sama-sama kongsi dalam video hari depan. InsyaAllah, sekiranya anda bersama dengan saya, anda akan dapat notifikasi untuk video-video yang akan datang. InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi, saya doakan hampa sentiasa dalam keadaan dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dan berada dalam keadaan selamat sedia. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.